wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa akhiru tahiyatul Islam tahiyatan thayyibatan mubarakatan min indillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah SWT kerana telah memberi kurniaan nikmat kesihatan, nikmat akal fikiran, nikmat iman dan nikmat Islam, itu yang terutamanya. Mudah-mudahan dengan nikmat ini dapat kita syukuri dengan mempertambahkan amal ibadat kita, dengan memperbaiki segala amal kebaikan kita. Mudah-mudahan menjadi satu amal yang ikhlas, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki ke 10 malam terakhir bulan Ramadan, di mana dijanjikan kepada kita tentang adanya Lailatul Qadr ataupun malam Qadar yang Allah telah sediakan untuk kita. Jadi kita berlumba-lumbalah untuk kita mengambil kesempatan daripada 10 malam akhir ni untuk kita bangun beribadat kepada Allah SWT. Ikhlaskan segala niat amal ibadat kita, perbaiki segala kesilapan-kesilapan dalam ibadat kita. Mudah-mudahan ibadat kita menjadi ibadat yang sah, yang diterima di sudut syaraknya. Justru itu diterima oleh Allah SWT. Marilah kita merenung pada satu pertemuan petang ni kita untuk kita muhasabahlah tentang diri kita. Bagaimana kita di sisi Allah SWT ini sebagai hamba yang sangat lemah, penuh dengan segala kesalahan, kesilapan, dan itu kita terpaksa akui segala kekurangan dan kelemahan kita. Namun yang baik adalah apabila kita telah mengingati atau mengetahui segala kelemahan dan kesalahan yang kita lakukan, maka kita perbetulkanlah kesalahan-kesalahan itu. Kita beristighfar, taubat kepada Allah SWT. Kelemahan-kelemahan itu kita perbaiki dengan kita menambah maklumat, menambah keilmuan kita tentang sesuatu perkara. Mudah-mudahan segala ibadat kita menjadi satu ibadat yang yakin. Justru itu, atas keyakinan itu, maka kita dapat merasai kenikmatan dan kelazatan kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi pada petang ini insyaAllah kita bicara tentang salat. Bagaimana salat ini satu yang telah difardukan pada ketika berlakunya Isra' dan Mi'raj. Dan salat ini merupakan salah satu ibadah yang paling utama di kalangan kita untuk kita laksanakan, jadi kefarduan kepada setiap mereka yang telah mengucap syahadah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kerana di sana dalam rukun, dalam hadis Jibril yang kita telah ketahui bagaimana persoalan Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang apa itu Islam. Islam itulah syahadah, dua kalimah syahadah kita ucapkan, kemudian diikuti dengan solat. Jadi solat ni sebagaimana yang disebut dalam hadis junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imaduddin, as-salatu miftahu kulli khair. Salat itu imaduddin, adalah tiang kepada agama ni, tonggak tiang kepada agama ini. As-salatu miftahu kulli khairin. Salat itu kunci kepada suatu kebaikan yang lain, kepada setiap kebaikan. Jadi salat menggambarkan bahawa itulah kepentingan salat yang Nabi sebut sebagai tonggak, sebagai tiang kepada agama ini. Maknanya salat yang dilakukan oleh kita haruslah dan wajib kita berusaha untuk sentiasa memperbaiki ibadat salat kita.
kerana itu satu perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita mengabdi, nak menyatakan tentang pembuktian hubungan kita dengan Allah SWT. Sebab solat ni hubungan kita, komunikasi kita dengan Allah SWT. Jika solat ini tidak sempurna atau mengalami kecacatan-kecacatan tertentu, kelemahan-kelemahan ataupun kesalahan-kesalahan disebabkan satu perkara yang kita sengajakan, maka mengikut syaraknya dia tidak akan diterima oleh Allah SWT. Contoh, kita mengetahui bahawa Al-Fatihah itu sebagai satu rukun dalam solat. Sebenarnya hadis yang mafhum disebutkan tidak dinilai solat ataupun tidak dikatakan solat itu apabila tidak bacakan di dalam itu Al-Fatihah. Mana Fatihah ulama menjadikan ianya sebagai rukun dalam solat. Jadi kalau persoalan Fatihah ini kita tidak perbaiki dari sudut sebutan kita, kalimah kita, maka kita bimbang. Fatihah yang kita bacakan itu tidak memenuhi syarat pembacaan yang sempurna, lalu menyebabkan kecacatan ataupun batalnya solat yang kita lakukan. Itu sebab disebutkan solat itu Al-Fatihah itu sebagai satu rukun di dalam solat. Jadi begitu ialah yang disebut tadi, solat itu sebagai kunci kepada segala kebaikan. Maknanya kalau solat kita tidak terima oleh Allah SWT, solat kita dalam keadaan penuh dengan kesalahan dan kesilapan yang kita sengajakan, sama ada sengaja kesengajaan itu disebabkan kerana kejahilan kita ataupun kerana kita mengetahui dan kita melanggarnya, tidak mengikutinya, ataupun kita tidak menyedari bahawa mempelajari Al-Fatihah itu satu kewajipan kepada kita, lalu kita beribadat, khususnya yang kita sebutkan di sini adalah solat itu, kita beribadat dalam keadaan kita ikut taklid semata-mata, dalam keadaan kita taklid buta, mengikut semata-mata. Mungkinlah pada peringkat awal kalau kita katakan pada mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam, itu dibenarkan setakat mana dia boleh mempelajari Al-Fatihah tersebut sebagai satu rukun qauli dalam solat. Jadi kalau solat kita tidak diterima oleh Allah SWT dan kita tak tahu diterima ataupun tidak solat kita, mungkin bukan disebabkan kita tadi membaca Al-Fatihah tak betul. Banyak lagi syarat-syarat lain, rukun-rukun lain yang menyebabkan terbatalnya solat. Apabila solat terbatal, mana solat tidak diterima oleh Allah SWT. Jika solat tidak diterima oleh Allah SWT, bagaimana dengan perkara yang lain? Itu satu persoalan. Mana kita cuba kita muhasabah, kita renung balik bagaimana keadaan solat kita. Adakah sempurna, memenuhi segala rukun dan syaratnya? Kita mengetahui perkara yang membatalkannya dengan lebih teliti, dan kita memahami bagaimana rukun qauli dia, bagaimana rukun fi'li dia. Itu semua kita kena refresh balik. Sebab tu dalam Ramadan ni kita berusaha, sepanjang Ramadan ni adalah sebahagian daripada waktu-waktu puasa atau Ramadan yang kita jalani itu, maka kita gunakan untuk kita refresh balik pengetahuan kita. Mungkin di antara kita belajar solat ni pada ketika kita sekolah kafar dulu, masa sekolah rendah, 30, 40, 50 tahun yang lampau. Mungkin kita dengar berkaitan dengan solat, rukun, syarat apa semua ni pada ketika kita sekolah, mungkin dalam sekolah menengah, dalam pusat pengajian tinggi, itu pun sepintas lalu mungkin kita ambil dalam bidang syariat atau usuluddin, adalah kita baca mulang kaji balik. Itu statusnya, keadaan kita dalam kita mengetahui ataupun kita memahami ibadat solat kita. Jadi kita kena refresh balik, kita kena lihat balik supaya akan datang yang ke depan ni kita dapat perbaiki solat kita. Solat kita nak pastikan itu baru satu level dalam kita menghayati solat itu,
dalam keadaan kita mengetahui syarat dan rukun-rukunnya. Bagaimana kalau sampai persoalan kita nak merasai kekhusyukan dalam solat? Itu satu cabaran yang sangat besar. Bukan orang lain, diri saya sendiri yang bercakap ni. Kita kadang-kadang solat dalam keadaan lalai, dalam keadaan kita lupa, dalam keadaan kita berkhayal, dalam keadaan kita, pemikiran kita dan hati kita merewang ke mana-mana. Jadi itu yang kita nak kita nak katakan pada petang ini sebagai tazkirah lah, mungkin peringatan bagaimana solat ni adalah tiang kepada agama. Solat ini adalah kunci kepada segala kebaikan. Kebaikan-kebaikan yang kita laksanakan sepanjang 10, 20, 30, 40, 50 tahun yang sebelum ni. Jadi kita muhasabah balik, adakah diterima oleh Allah SWT segala amal kebajikan kita? Sekiranya pada masa tersebut, pada waktu-waktu tersebut kita meremehkan ataupun tidak mengindahkan kualiti solat kita. Jadi sahabat rahmatullah Allah SWT, kita mungkin tidaklah sampai kita meninggalkan solat, kerana meninggalkan solat satu dosa besar dan wajib diqada sekiranya kita meninggalkan, dan kita sedar dan kita telah mengetahui segala segala kepentingan dia, segala kefarduan dia, maka bila kita sedar, kita kena qada segala solat-solat yang pernah kita tinggalkan. Jadi sahabat rahmati Allah SWT, kita lihat dalam surah Al-Munafikun, bagaimana kaitkan solat ini dengan sifat kemunafikan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum an zikrillah wa may yaf'al dzalika fa ulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, ini Allah berfirman dalam surah Al-Munafikun, wahai orang yang beriman, janganlah kamu diperlenakan oleh harta benda dan anak-anak kamu. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalakum wala auladukum. Amwalukum wala auladukum. Janganlah kamu tertipu ataupun terpedaya dengan harta kamu dan anak-anak kamu daripada an zikrillah, mengingati Allah SWT. Ingat di sini ada termasuk dalam zikrullah itu adalah solat itu sendiri, kewajipan solat itu sendiri. Jadi jangan sampai kerana harta dan anak-anak ni kita sampai meremehkan ibadat solat kita. Maklumlah Allah sedang menguji di antara kita, ujian yang dengan berbagai-bagai ujian. Mungkin kita kalangan orang yang berada diuji dengan keberadaan yang kita ada. Mungkin kita golongan yang fakir, miskin, kita sedang diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dengan kefakiran kita. Ataupun kita dalam keadaan kita sehat kita, Allah uji dengan kesehatan kita. Ataupun kita sedang dalam keadaan ditimpa musibah, penyakit dan sebagainya, Allah sedang uji juga daripada musibah dan penyakit yang ditimpakan kepada kita. Cuma kita kena ingat basic dia, jangan sampai lupa menyibukkan segala amal perbuatan kita tu daripada kita mengingati Allah SWT. Jangan disebabkan harta, jangan disebabkan sehat, jangan disebabkan miskin, jangan disebabkan susah dan sebagainya menyebabkan kita lupa kepada Allah SWT. Dan Allah sebut dalam ayat tersebut, fa'ulaika dzalika fa'ulaika humul khasirun, dan di akhirat kelak mereka adalah kalangan orang-orang yang rugi. Bukan di akhirat saya rugi, di dunia dah rugi. Sebab apa? Sebab rugi? Sebab amal ibadat tidak diterima oleh Allah SWT. Kan? Disebabkan solat yang tadi itu yang kita sebut awal tadi, disebabkan solat yang diremehkan, yang tidak diperhatikan, yang solat dia dalam keadaan dia lalai dan keadaan dia tidak mengambil serius tentang amalan tersebut, maka amalan-amalan kebaikan yang lain tidak diterima oleh Allah SWT di dunia. Mana di dunia ni tempat kita menghimpun, mengumpul